Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Khalidah Alisha binti Muhammad Azmi daripada kelas 4 Avicennia akan membentangkan tentang hasil kajian kes saya yang bertajuk pendudukan Jepun di negara kita. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam kajian kes saya. Yang pertama, pernyataan masalah. Kedua, persoalan kajian. Ketiga, objektif kajian. Keempat, kaedah kajian. Kelima, pengenalan. Keenam, dapatan kajian. Ketujuh, kesimpulan. Kelapan, sumber rujukan. Dan yang terakhir, lampiran. 1. Penyertaan masalah. Sistem pentadbiran Jepun yang kejam telah menimbulkan perasaan benci dan marah daripada rakyat negara kita terhadap Jepun. Terdapat beberapa penentangan yang dilakukan secara individu bagi menentang pendudukan Jepun di negara kita. Bincangkan. Persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah siapakah Go Chansing dalam penentangan pendudukan Jepun pada tahun 1942? Persoalan kedua, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Go Chansing dalam penentangan pendudukan Jepun pada tahun 1942? Persoalan yang ketiga, apakah kepentingan-kepentingan menghargai usaha tokoh terdahulu dalam menentang pendudukan Jepun pada tahun 1942? 3. Objektif kajian. Objektif kajian yang saya peroleh ialah 1. Saya dapat menghuraikan latar belakang Go Chansing sebagai salah seorang tokoh yang menentang pendudukan Jepun pada tahun 1942. Yang kedua, saya dapat mengenal pasti usaha-usaha yang dilakukan oleh Go Chansing dalam menentang pendudukan Jepun pada tahun 1942. Dan yang ketiga, saya dapat mengetahui kepentingan diri kita untuk menghargai usaha tokoh terdahulu dalam menentang pendudukan Jepun. 4. Kaedah kajian. Saya telah menggunakan 3 jenis kaedah kajian bagi menghasilkan kajian kes saya. Yang pertama, kaedah media. Saya telah melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang Go Chansing sebagai salah seorang tokoh penentangan individu bagi pendudukan Jepun pada tahun 1942. Yang kedua, kaedah perpustakaan. Saya telah mencari maklumat berkaitan dengan tajuk saya iaitu pendudukan Jepun di negara kita dengan mengumpul maklumat daripada buku teks sekolah. Yang ketiga, kaedah pemerhatian. Saya telah membuat pemerhatian melalui rakaman di YouTube channel tentang usaha-usaha yang telah Go Chansing curahkan bagi menentang pendudukan Jepun di negara kita. 5. Pengenalan. Pendudukan Jepun bermula pada 8 Disember 1941 selepas pendaratan serentak tentera Jepun di 3 lokasi di Kelantan iaitu Pantai Kuala Pak Amat, Pantai Sabak dan Kota Baru. Seterusnya, kemarahan tentera Jepun terus berkembang sehingga mereka tiba di Singapura pada 15 Februari 1942. Kemarahan tentera Jepun tidak berakhir di situ sahaja, malahan mereka meluaskan empayar mereka ke Sarawak dan Sabah pada 16 Disember 1941 sehingga 19 Januari 1942. Hal ini secara tidak langsung telah membuatkan tentera Jepun berjaya menguasai 100% kawasan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Oleh yang demikian, para penduduk Tanah Melayu mula memberontak dengan tindakan tentera Jepun untuk menguasai tanah mereka. Maka, terjadilah kegiatan anti-Jepun. 6. Dapatan kajian. Persoalan kajian yang pertama, siapakah Go Chansing dalam penentangan pendudukan Jepun pada tahun 1942? Go Chansing merupakan salah seorang individu yang menggerakkan penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu. Persoalan kajian kedua, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Go Chansing dalam penentangan pendudukan Jepun pada tahun 1942? Go Chansing atau lebih dikenali sebagai Lion of Malaya telah menyebarkan risalah dan propaganda mengenai pendudukan tentera Jepun dan memberitahu akan fakta sebenar perang ke seluruh penduduk Tanah Melayu secara teratur dan berkesan. Beliau telah menggunakan nama samaran Lion of Malaya semasa menghasilkan risalah penentangan tersebut.
Selepas itu, beliau juga telah berjaya menghadiri satu sidang akhbar Jepun dengan menyamar sebagai seorang wartawan bagi mendapatkan maklumat mengenai landasan kereta api Jepun yang menghubungkan selatan Burma dengan Bangkok melalui Kauburi, iaitu suatu kawasan di daerah Siam. Selepas itu, beliau mendalangi sabotaj ke atas landasan kereta api itu, sekaligus menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Pada tengah malam tahun 1945, ketika beliau sedang tidur, Kempetai datang ke rumah Gurchan Singh bagi menahan beliau atas dasar pengganas. Namun begitu, semangat singa dalam diri beliau telah membuatkan dirinya bangkit untuk menentang Kempetai tersebut, sehingga dapat menewaskan 3 Kempetai bersenjata. Lalu, Gurchan Singh melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Selepas Gurchan Singh melarikan diri, tentera Jepun menampalkan risalah mengenai Gurchan Singh dan berkata sesiapa sahaja yang menjumpai Gurchan Singh, mereka akan diberikan ganjaran sebanyak $100,000. Persoalan kajian ketiga. Apakah kepentingan-kepentingan menghargai usaha tokoh terdahulu dalam menentang pendudukan Jepun pada tahun 1942? Kita hendaklah menghargai usaha tokoh terdahulu kerana mereka bukan sahaja membawa kepada kemakmuran, malah mereka juga telah mengubah gaya hidup rakyat ke arah yang lebih baik. Contohnya, tokoh Gurchan Singh yang sanggup berkorban nyawa untuk menjadi dalang sabotaj landasan kereta api Siam Burma bagi melemahkan sistem pengangkutan tentera Jepun. Selain itu, kita juga hendaklah menghargai pengorbanan sibil Katigarasu yang sanggup didera oleh tentera Jepun kerana beliau tidak mahu memberikan sebarang maklumat yang dikehendaki oleh tentera Jepun. Kesannya, tentera Jepun menyerah kalah dan membebaskannya. 7. Kesimpulan. Rakyat terdahulu telah merasai kesengsaraan berada di bawah naungan Jepun. Oleh itu, kita hendaklah menjaga keamanan yang telah diberikan oleh nenek moyang kita agar kita mendapat kehidupan yang lebih harmoni dan sejahtera. Sebagai rakyat di negara yang berbilang bangsa ini, kita haruslah bersatu padu bagi menguatkan ikatan perpaduan antara satu sama lain agar kuasa luar tidak lagi akan merampas semula apa yang telah kita kecapi pada hari ini. 8. Sumber rujukan. Berikut merupakan sumber rujukan yang telah saya gunakan bagi menyiapkan kajian kes saya. 9. Lampiran. Berikut merupakan lampiran-lampiran yang terdapat dalam kajian kes saya. Yang pertama, di bahagian kanan atas merupakan landasan kereta api maut. Di bahagian kirinya pula merupakan gambar Gurchan Singh. Di bahagian bawah kiri merupakan ilustrasi Gurchan Singh bertempur dengan Kempetai. Di bahagian kanan bawah merupakan suasana Malaysia pada hari ini. Sekian, terima kasih.